Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 22 Januari 2021. Jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di 6 pusat pemindahan sementara PPS di 4 daerah setakat 8 malam tadi menurun kepada 393 orang. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, bilangan keluarga terjejas yang berada di PPS ialah 117 keluarga, melibatkan 111 buah kampung di daerah Beaufort, Kota Belud, Papar dan Tenom. 6 buah PPS yang masih kekal beroperasi, masing-masing 2 di Beaufort dan Kota Belud, serta masing-masing 1 PPS di Papar dan Tenom. PPS Dewan DSP Muhammad Dun Banir dan Dewan Pak Musa Beaufort kekal mencatatkan bilangan penduduk paling ramai iaitu 249 orang, manakala PPS SK Suang Punggol dan Dewan Kampung Song Song Kota Belud menurun kepada 77 orang. Sementara 41 penduduk Papar ditempatkan di PPS Dewan Kompleks Pemulihan OKU Kimanis dan 26 orang penduduk Tenom ditempatkan di PPS Rumah Kebudayaan Kampung Kalang Kanar. Jejambat Hilltop Luyang yang mengalami keretakan akan dibaiki segera oleh syarikat konsesi yang diberikan tanggungjawab menyelenggara jalan berkenaan. Kerja-kerja perbaikan itu perlu dilakukan segera untuk keselamatan pengguna jalan raya selain memastikan kerosakan sedia ada tidak bertambah teruk. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtaradin menyatakan perkara itu selepas mengadakan lawatan mengejut bagi meninjau keretakan jejambat tersebut. Menurut beliau, pada masa ini jejambat berkenaan masih boleh dilalui kenderaan. Bagaimanapun, lorong atas dan bahagian bawah ditutup untuk keselamatan pengguna selain memasang papan tanda amaran. Mengenai jalan raya runtuh yang berlaku di negeri ini ekoran hujan lebat yang berterusan, Datuk Seri Bung Mokhtar menjelaskan kementeriannya sedang mengumpul data tersebut dan tidak menolak lebih 10 batang jalan raya runtuh. Beliau juga tidak menolak kemungkinan berlaku lagi beberapa keruntuhan jalan raya sekiranya hujan lebat berterusan. Sidang khas bersetuju untuk melanjutkan perintah kawalan pergerakan PKP di Sabah sehingga 4 Februari depan atas penilaian risiko dan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia diseragamkan dengan tarikh tamat PKP di negeri-negeri lain kecuali Sarawak. Menurut kenyataan media Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sehingga kini sebanyak 23 daerah berada dalam zon merah, 3 zon kuning dan 1 zon jingga. Selain itu, terdapat peningkatan kes serta kluster baharu di negeri ini termasuk hasil saringan kontak rapat. Katanya dalam tempoh 14 hari bermula 7 hingga 20 Januari, sebanyak 6,027 kes direkodkan di negeri ini. Manakala sehingga semalam, secara kumulatif sebanyak 45,409 kes di Sabah, termasuk 401 kes baharu. 2 kes kematian direkodkan semalam iaitu di daerah Lahad Datu. Seramai 380 pesakit COVID-19 sembuh dan 2,935 pesakit sedang menerima rawatan. 2 kluster baru dilaporkan iaitu kluster Ladang Seberang Lahad Datu dan kluster Silempopon Kalabakan. 8 individu melibatkan 2 wanita dan 6 lelaki yang terlibat meminum minuman keras di sebuah pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di negeri ini telah dipanggil untuk memberi keterangan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Manjinji berkata, kertas siasatan kesemua individu akan diserahkan kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh terdekat ini untuk tindakan lanjut. Setelah selesai siasatan dalam tempoh terdekat, kita akan proceed untuk rujuk kepada DPP Pendakwa Raya sama ada cukup keterangan untuk mereka diambil tindakan dituduh di bawah Seksyen 504 di bawah Akta SKMM itu sekali Seksyen 233 dan di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit itu Seksyen 16. Beliau bercakap kepada media di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai video tular melibatkan seorang lelaki di sebuah PKRC sedang berbual dengan individu lain sambil memegang tin minuman keras dan turut kelihatan 2 bekas berisi air. Dalam perkembangan sama, ACP Habibi memaklumkan sejumlah 29 individu telah dikompaun melibatkan pelbagai kesalahan pelanggaran prosedur operasi standard SOP dalam tempoh 13 Januari hingga semalam. Sementara itu, hampir 300
200 buah kenderaan diarah berpatah balik berikutan alamat dan alasan untuk masuk dan keluar dari daerah Kota Kinabalu yang tidak munasabah. Dalam kes berasingan, SCP Habibi juga memaklumkan sebanyak 23,559 peralatan elektronik yang digunakan untuk kegiatan jenayah judi cyber dan jenayah komersial dilepuskan Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu semalam. Ia membabitkan 53 kertas siasatan yang telah selesai sepanjang tempoh 2011 hingga 2018. Kesemua barangan terbabit dianggarkan berjumlah RM571,140 melibatkan 131 tangkapan. Penduduk terjejas banjir di 6 buah kampung dalam kawasan Lumadan terus mendapat perhatian daripada wakil rakyat di kawasan berkenaan. Terbaru, anggota Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Ruslan Muharram, menyampaikan bantuan kepada penduduk kampung Mentulud. Ketika ditemui media, Ruslan berkata ia merupakan bantuan fasa kedua berupa barangan keperluan harian untuk manfaat lebih 2,500 penduduk di kawasan berkenaan termasuk penduduk Kampung Barembai, Bangkalalak, Jabang Kangsa dan Kampung Kokup. Mempercepatkan proses penyampaian bantuan barangan khasnya kepada bangsa-bangsa banjir kerana di daerah Bangkalalak ini sudah masuk 3 minggu. Jalan yang tadi terputus itu sudah 3 minggu. Hujan lebat yang berlarutan baru-baru ini menyebabkan jalan perhubungan ke 6 buah kampung berkenaan terputus. Susulan peras air yang tinggi menyebabkan beberapa jalan raya tidak dapat dilalui semua jenis kenderaan. Sehubungan itu, penduduk yang berhasrat membina kediaman di kawasan Lumadan, khususnya di kawasan rendah, dinasihatkan agar mendirikan rumah bertiang atau menimbus tapak supaya lebih tinggi bagi mengurangkan risiko kerosakan harta benda akibat banjir. Bukti keprihatinan kerajaan terhadap keperluan rakyat dalam mendepani pandemik COVID-19. Itu reaksi Ahli Parlimen Libaran, Datuk Zakaria Muhammad Idris mengenai pemberian bantuan sekali bayar sebanyak RM500 kepada pemandu pelancong, pemandu teksi, bas sekolah, bas pesiaran, kereta sewa dan e-hailing dalam inisiatif pakej bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai. Datuk Zakaria menasihatkan pemandu terlibat untuk memberi kerjasama kepada pihak berkaitan, mengumpul maklumat diperlukan bagi memudahkan urusan penyaluran bantuan tersebut, khususnya kepada mereka yang layak. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan bantuan bakul makanan kepada seramai 50 pemandu teksi di lapangan terbang Sandakan. Ketika ditemui media, Datuk Zakaria berharap sumbangan tersebut dapat membantu para pemandu teksi berkenaan. Kita bagi bakul makanan, barang-barang keperluan untuk sekurang-kurangnya bantuan ini dapatlah meringankan beban mereka dalam masa COVID-19 ini. Inisiatif kerajaan dalam mempercepat pelaksanaan kempen e-dagang PKS dan PKS Mikro serta kempen Shop Malaysia Online melalui pakej bantuan Permai bakal melonjakkan sektor ekonomi tersebut ke peringkat lebih tinggi. Pengarah Pusat Pelaburan Endowment dan Wakaf Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Rafiq Idris yakin inisiatif kerajaan tersebut akan membantu dalam meringankan beban perniagaan, menyokong kelangsungan perniagaan serta merangsang aktiviti ekonomi dalam negara. Apabila dunia dilanda wabak COVID-19 dan adanya peraturan atau SOP yang perlu diperkenalkan seperti Perintah Kawalan Pergerakan dan SOP norma baharu menyebabkan keperluan peralihan kepada adaptasi kaedah pelaksanaan perniagaan bagi banyak syarikat. Jika tidak, perniagaan akan terjejas teruk atau tidak boleh bertahan. Beliau menyatakan demikian sebagai mengulas pakej Permai yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Menurut Dr. Rafiq, pelaksanaan kempen tersebut juga akan membuka ruang pemasaran lebih luas dan menarik, penglibatan aktif usahawan baharu untuk memajukan perniagaan menerusi platform e-dagang. Menerusi pakej berkenaan, sebanyak RM300 juta diperuntukkan bagi tujuan bimbingan perniagaan terhadap usahawan mikro, manakala pengguna akan turut menikmati penjimatan ketika membuat pembelian.
Sekian berita dari Sabah pagi ini. Patuh SOP, elak penularan COVID-19 di sekolah. Saya Konstantin Palawan. Salam sejahtera dan jumpa lagi.